Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Profesor dan rakan-rakan yang saya hormati dan kasihi. Saya Cikgu Lop, rakan sekumpulan saya ialah Cikgu Lee. Tajuk pembendangan kami ialah Literature Review. Terlebih dahulu, marilah kita lihat apa itu Literature Review. Literature Review atau fokus kajian tindakan biasanya diletakkan dalam bab kedua dalam laporan kajian tindakan. Berdasarkan Amani Tahaman, Literature Review ialah tinjauan kajian tindakan terkini tentang maklumat yang diperoleh daripada jurnal, buku, prosiding persidangan dan kajian lepas. Literature Review ialah maklumat pengkaji tentang masalah yang dikaji. Dalam proses menjalankan Literature Review, pengkaji akan menentukan apa yang orang lain tahu tentang masalah yang serupa dengan yang dikaji. Literature Review adalah satu proses sistematik yang memerlukan pembacaan dan perhatian terhadap perincian. Ia termasuk kesimpulan bertulis tentang artikel dalam jurnal, buku dan dokumen lain. Menerangkan maklumat masa lalu dan semasa. Menyusun literatur mengenai topik tertentu dan keperluan mendokumentasikan untuk kajian tindakan yang dicadangkan. Membaca secara terperinci dan merumuskan maklumat. Apakah peranan Literature Review dalam laporan kajian tindakan? Literature Review memainkan peranan yang amat penting dalam laporan kajian tindakan. Ini adalah kerana ia dapat memberikan idea dan hala tuju mengenai kajian tindakan yang akan dilakukan. Umumnya, ia ditulis mengikut subtopik tertentu mengikut minat dan kaedah yang dipegang oleh seseorang pengkaji. Seterusnya, marilah kita lihat apakah objektif Literature Review. Berdasarkan DNNBLP, objektif Literature Review adalah seperti berikut. Pertama, membezakan apa yang telah dikaji daripada apa yang perlu dikaji. Kedua, menemui pemboleh upah yang relevan dengan tajuk kajian tindakan yang baharu. Ketiga, menggabungkan bahagian-bahagian penulisan pelbagai bahan rujukan yang berasingan. Keempat, mendapat perspektif baharu dalam topik yang sama. Kelima, memahami struktur latar belakang subjek kajian tindakan yang dijalankan. Keenam, menunjukkan hubungan antara idea dan amalan berkaitan kajian tindakan yang hendak dijalankan. Slide yang seterusnya ini menunjukkan kepentingan Literature Review. Antara kepentingan Literature Review ialah: pertama, mengenal pasti pemboleh upah penting. Literature Review biasanya boleh membantu seseorang pengkaji mendapat idea yang jelas tentang pemboleh upah yang penting dalam sesuatu persoalan yang ingin dikaji. Kedua, membantu pengkaji membuat definisi istilah konsep-konsep penting dalam sesuatu kajian.
Ketiga, membezakan apa yang telah dikaji dengan yang dikaji. Apabila seseorang pengkaji menjalankan literature review, beliau bukan sahaja dapat membezakan apa yang telah dikaji dengan apa yang dikaji, tetapi beliau juga dapat menjadikan kajian-kajian yang lepas sebagai asas kepada permasalahan yang ingin dikaji. Misalnya, hasil kajian yang lalu dapat memperkenalkan beberapa hala tuju baharu kepada kajian yang akan dilakukan. Keempat, membuat sintesis ke arah perspektif berbeza. Proses membuat rumusan ke atas kajian-kajian yang lepas melalui literature review biasanya membolehkan seseorang pengkaji membuat sintesis tentang bidang ilmu sekaligus membantu dapat perspektif baharu bagi mengkaji permasalahan tersebut. Dengan perkataan lain, literature review membantu seseorang pengkaji mendapatkan fokus kepada isu yang ingin dikaji. Seterusnya ialah kepentingan literature review yang kelima, iaitu menentukan makna dan hubungan. Pemboleh upah dalam setiap kajian perlu dinyatakan, didefinisikan dan dihubungkan dalam permasalahan atau hipotesis yang akan dilihat. Justru itu, sekiranya literature review dilaksanakan, pengkaji tidaklah terikat untuk membina makna dan hubungan yang asli bermula dari awal, tetapi boleh menggunakan atau membuat adaptasi daripada makna dan hubungan dari kajian-kajian lepas yang berkaitan. Keenam, menyediakan konteks kepada permasalahan. Konteks kepada sesuatu permasalahan yang dikaji merupakan rujukan kepada pembaca kenapa isu tersebut merupakan satu masalah. Dengan perkataan lain, literature review memberi konteks kepada penyataan masalah, sesuatu, kajian, tindakan. Ini penting sebagai justifikasi kepada setting di mana masalah tersebut diambil. Ketujuh, memperkuat signifikasi permasalahan. Sesuatu pernyataan masalah biasanya didasarkan kepada justifikasi teoretikal. Untuk ini, biasanya seseorang pengkaji mengambil rujukan daripada literature review yang dibuat. Justru itu, literature review yang dilaksanakan dalam sesuatu kajian tindakan memperkuatkan signifikasi bagi menyiasat permasalahan tersebut. Secara kesimpulannya, selain daripada memberi konteks dan signifikasi kepada permasalahan yang sedang dikaji, berdasarkan Wilsmer, literature review adalah penting dan berguna bagi mengenal pasti dan menhadkan permasalahan kajian, memaklumkan kepada pengkaji tentang kajian tindakan yang telah dilaksanakan dalam bidang yang sedang dikaji, mendapatkan reka bentuk penyelidikan serta prosedur-prosedur metodologikal yang boleh digunakan untuk kajian, mendapatkan pandangan tentang modifikasi yang boleh dibuat bagi mengelakkan masalah yang tidak dijangkakan, mendapatkan latar belakang bagi membuat interpretasi ke atas hasil kepada kajian. Seterusnya saya ingin cuba berkongsi satu cara untuk mendapatkan literature review yang berkaitan bagi kajian tindakan yang akan saya jalankan nanti.
Tetapi saya masih dalam proses untuk mempelajari tentang itu dan saya pun tidak tahu cara yang saya gunakan itu betul atau tidak. Sekiranya ada salah silap, mohon Profesor tunjuk ajar. Sebagai contoh, katakan saya mendapati kehadiran murid-murid sekolah saya dalam kelas PDPR masih belum mencapai 100%. Maka saya ingin mendapatkan satu cara yang berkesan untuk mempertingkatkan kehadiran murid-murid di sekolah saya dalam kelas PDPR secara Google Meet. Justru itu, saya akan mencari teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran dalam talian dan kajian-kajian terdahulu yang membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bonding sekolah dalam kalangan murid dan juga cara yang berkesan untuk menangani masalah bonding sekolah dalam kalangan murid. Berdasarkan tajuk kajian saya, kajian-kajian terdahulu yang dapat saya cari adalah seperti faktor-faktor yang menyebabkan masalah bonding sekolah di Sekolah Menengah Daerah Kulai Jaya Johor, faktor-faktor yang mempengaruhi gejala bonding di kalangan pelajar Sekolah Menengah Johor, jenis amaran dan faktor bonding sekolah dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah di Sabah. Trends, perceptions of family factors as causes of school truancy and non-attendance. Cabaran PDPR dalam talian dengan murid sekolah rendah. Cabaran belajar melalui kaedah pembelajaran atas talian. Norma baharu cabaran pengajaran digital secara maya pasca COVID-19. Adakah terdapat teknik penulisan yang disarankan oleh penulis terlebih dahulu untuk menulis bahagian tersebut dengan baik? Kajian lepas atau literature review adalah a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the field of science. Ia merupakan analisa berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bahagian dari keilmuan. Ia juga merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Langkah-langkah yang perlu diambil apabila melakukan literature review. Langkah 1, membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan. Langkah 2, menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca. Langkah 3, buat ringkasan. Langkah 4, gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu masalah kajian berkenaan. Langkah 1. Membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan. Anda perlu mengenal pasti bahan-bahan yang akan diteliti sebagai kajian lepas. Sumber utama yang perlu dicari berdasarkan tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam jurnal, laporan penelitian, kajian atau mendapatkan informasi daripada seseorang yang pakar dalam bidang berkenaan melalui wawancara sama ada secara terus atau melalui mail elektronik. Analisis akan dilakukan terhadap tulisan-tulisan yang telah dipilih ini akan dilakukan melalui beberapa tahap bacaan ilmiah iaitu tahap 1, melihat struktur teks. Setelah menemui sesuatu artikel atau tulisan, anda perlu melihat struktur dan teks berkenaan seperti daftar isi, abstrak, pengenalan, subtopik yang dibincangkan dan keseluruhan tulisan berkenaan sama ada sesuai atau tidak dengan apa yang dicari. Tulisan berkenaan perlu dilihat dari sudut keberkaitan dengan apa yang ingin anda kaji dalam tulisan anda. Tahap 2. Bacaan secara terperinci.
Apabila tulisan berkenaan sesuai dengan penelitian anda perlu membacanya dengan lebih terperinci untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung literature review anda nanti. Memperolehi sebanyak mungkin maklumat dan pengertian umum mengenai kajian-kajian yang ada di dalam bidang kajian itu, anda harus objektif apabila melakukan penelitian. Memberi penilaian dan kritikan terhadap kajian atau tulisan orang lain yang dipilih. Ingat, anda tidak sepatutnya hanya memilih kajian atau tulisan yang sependapat dengan apa yang anda anggap benar sahaja. Anda sepatutnya membaca semua tulisan yang berkaitan secara telus walaupun anda tidak bersetuju dengan pendapat atau pegangan penulis tersebut. Panduan membaca sumber, skimming, merupakan proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti-inti dari setiap perenggan. Proses atau cara ini dapat membantu melakukan penelitian dengan lebih cepat dan menyeluruh. Paragraf statement, statement utama di dalam suatu perenggan, membantu anda untuk memahami apakah statement utama dalam perenggan berkenaan. Dokumen statement pula, masalah kajian atau tema penelitian. Statement utama dalam dokumen yang dibaca akan dapat membantu anda memahami tema secara keseluruhan. Langkah 2. Menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca. Semasa menilai sesebuah tulisan yang akan dijadikan rujukan dalam kajian lepas, beberapa perkara perlu diteliti bagi memastikan kesesuaian sumber berkenaan. A. Autoriti penulis. Anda tidak boleh menjadikan semua tulisan yang ditemui sebagai bahan rujukan tanpa menyebab kredibiliti bahan berkenaan termasuk penulisnya. Tulisan-tulisan di internet yang anda perolehi tanpa sumber yang boleh dipercayai tidak boleh dijadikan bahan rujukan untuk tulisan ilmiah. Walau bagaimanapun, sekiranya tulisan berkenaan anda perolehi di laman web yang boleh dipercayai yang dibina oleh Jabatan Kerajaan seperti PDRM, Cyber Security, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Pendidikan, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya, statistik atau maklumat berkenaan boleh digunakan. B. Tulisan ilmiah berkualiti. Sumber bacaan yang digunakan perlulah terdiri daripada tulisan ilmiah yang berkualiti. Ini bermakna tulisan-tulisan bersifat popular yang disiarkan untuk bacaan umum seperti di majalah, akhbar dan bahan bacaan popular tidak sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. Beberapa persoalan perlu dijadikan panduan untuk menentukan kualiti sesebuah tulisan. Dari mana asal-usul tulisan itu? Dari manakah berasal dari sumber yang valid? Misalnya, Institut Pendidikan. Adakah penelitian ini dijadikan rujukan oleh orang lain atau telah diterima oleh badan editorial? Misalnya, adakah jurnal tersebut diterbitkan dalam mana-mana jurnal? Jika berasal dari laman sawang, website, adakah memuat informasi pengarang? Apakah laman sawang berkenaan? Adakah dari sesebuah institut pendidikan? Bilakah tarikh diterbitkan? C. Kebolehpercayaan sumber. Kebolehpercayaan sumber yang boleh anda teliti berdasarkan beberapa perkara iaitu apa yang dibahaskan oleh kajian itu, adakah kajian ini diterima dalam bidang ini, bagaimana anda boleh tahu sekiranya tulisan berkenaan diterima dalam bidang ini. Salah satu cara untuk menjawab persoalan ini adalah dengan melihat apakah penelitian yang sama telah digunakan dalam sumber atau tulisan lain apabila membincangkan topik yang sama, dan adakah sumber rujukan ini telah digunakan secara berterusan dengan sumber yang lain. Apa yang membuatkan tulisan ini dapat dipercayai? Apakah rujukan dalam tulisan ini juga menggunakan sumber rujukan yang boleh dipercayai juga? Sesebuah tulisan yang mempunyai bahan rujukan terhadap sumber yang boleh dipercayai, maka tulisan tersebut secara teorinya boleh dipercayai. D. Objektif. Adakah tulisan berkenaan terdapat bukti yang bias tentang sesuatu hal? Contohnya, adakah anda akan percaya apabila tulisan berkenaan menyatakan bahawa asap rokok tidak bahayakan kesihatan? Apakah statistik yang dinyatakan sesuai dengan penerbitan lain? Jika tidak, apakah argumen
yang dipakai sebagai pegangan dasar dalam penelitian itu cukup meyakinkan. Adakah data yang dikemukakan itu benar? Adakah sumbernya boleh dipercayai? Muktahil dan terkini. Apabila menulis tulisan ilmiah, anda perlu memastikan bahawa sumber rujukan yang digunakan terdiri daripada tulisan yang terkini. Rangkuman tulisan berkenaan sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun terkebelakang. Jika anda menulis pada tahun 2022, bahan rujukan yang digunakan meliputi antara tahun 2012 hingga 2022. Walau bagaimanapun terdapat kekecualian terhadap sumber rujukan berkenaan, antaranya jika menulis tentang sejarah sesuatu perkara atau rentetan peristiwa, menggunakan rujukan asal yang mencetus kepada sesuatu perkara, contoh teori Darwin menjadi asas kepada kajian tentang kejadian alam, merujuk tulisan hikayat-hikayat lama sebagai teks kajian dan sebagainya. Membandingkan perbezaan pendapat antara dua perkara atau tokoh yang berlaku pada zaman yang berbeza seperti mengkaji pendapat Al-Ghazali dan tokoh Islam moden tentang sesuatu perkara, mengkaji pemikiran Mahathir Mohamad dalam Dilema Melayu dan pemikiran masa kini tokoh itu, dan sebab-sebab lain yang dirasakan relevan. Jadi, anda perlu meneliti perkara berikut untuk menentukan kekinian sesebuah tulisan. Tahun tulisan tersebut diterbitkan, adakah mungkin terdapat informasi yang lebih terkini, adakah anda menemukan tulisan yang lebih baru dan menimbulkan keraguan atau menentang beberapa penemuan sebelumnya. Sudahkah anda peroleh dan teliti kandungannya itu? Cakupan. Adakah informasi yang tersedia sudah lengkap? Berdasarkan penelitian anda sejauh ini, adakah informasi berkenaan telah pun mencakupi bidang yang diteliti? Berapa ukuran sampel? Adakah sampel ini mencukupi? Adakah penelitian lebih lanjut yang tidak disebut atau secara sengaja dihilangkan dari penemuan? Langkah 3. Membuat ringkasan. Anda boleh membuat ringkasan tentang sumber bacaan sambil membaca. Catatan berkenaan perlu mengikut perkara berikut. Apakah isi penting, teori, masalah utama yang diangkat dalam tulisan berkenaan, rangkuman isi penting yang diajukan pengarang, catatkan secara terperinci sumber rujukan yang digunakan pengarang ini termasuk halaman yang dirujuk yang anda anggap mungkin berguna dalam literature review. Pastikan anda memiliki semua maklumat bibliografi seperti pengarang, tahun terbitan, judul buku, penerbit dan halaman lain-lain. Catat bagaimana pengarang menggunakan sumber asal rujukannya. Jika anda meniru atau menyalin kata-kata pengarang asal secara langsung, anda perlu pastikan anda menulisnya dalam tanda petik dan menyebut halamannya. Apa tujuan pengarang, baik yang tersurat maupun tersirat? Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Apa yang disimpulkan atau penemuan dalam kajian ini? Tulis juga pendapat anda tentang bacaan tersebut. Hal ini akan sangat berguna apabila anda melihat semula catatan tersebut atau menggunakannya semasa menulis nanti. Secara lebih mudah, senarai yang perlu anda catatkan pada bahagian ini adalah seperti berikut. Penulis, tahun, judul, sumber, nama jurnal atau proceeding, tujuan penelitian, hipotesis kajian, metod penelitian, material, reka bentuk eksperimen yang dijalankan, data atau hasil, kesimpulan atau diskusi. Langkah 4. Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap dalam bentuk tulisan. Menulis literature review. Gunakan rangkuman dan catatan untuk mengidentifikasikan hubungan dan kaitan antara pelbagai penelitian yang telah anda lakukan. Anda seharusnya boleh menentukan persamaan dan perbezaan antara ramai pengarang dan penelitian yang telah mereka lakukan. B. Penelitian yang mana yang saling menyokong dan menentang. C. Apa persoalan utama yang masih belum terjawab. D. Arah penelitian yang mungkin boleh dilakukan kajian lebih lanjut. Merangkum atau menggabungkan semua tulisan.
Untuk merangkumkan semua penelitian ini yang akhirnya menjadi kajian lepas atau literature review, anda perlu membuat pengelompokan, kategorikan semua penelitian yang mirip dan boleh digandingkan secara bersama, contohnya maklumat yang sama atau berbeza. Salah satu teknik yang sangat berguna untuk diamalkan bagi tujuan ini adalah dengan menggunakan piramida yang akan menyusun penelitian ke dalam bentuk isi utama dalam setiap tema. Tips menulis literature review: 1. Paraphrasing, 2. Rujukan atau bibliografi, 3. Citing. Parafrasa atau dikenali sebagai paraphrasing. Parafrasa adalah menulis semula apa yang ditulis penulis lain dengan menggunakan ayat sendiri tanpa menghilangkan maksudnya. Tulisan ini kelihatan berbeza dengan tulisan asal kerana ayatnya telah diubah suai tetapi masih lagi mempunyai maksud yang sama. Cara ini dapat menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung seperti apa yang diungkapkan oleh orang itu. Walau bagaimanapun, penulisan yang telah dilakukan parafrasa masih lagi memerlukan anda memasukkan sumber rujukan sebagai tanda anda mengiktiraf tulisan asal dan mengelakkan daripada terjebak dalam plagiat. Marilah kita lihat contoh paraphrasing untuk satu statement. Dokumen asli bersumberkan Majlis Keselamatan Jalan Raya 2010 dan maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Okey. Cuai dikenal pasti sebagai penyebab utama kemalangan maut di jalan raya sekaligus menjadi penyumbang kepada peningkatan angka kematian di negara ini. Lebih membimbangkan, faktor tersebut kebanyakannya berpunca daripada pengguna jalan raya sendiri yang bersikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan. Sikap cuai pemandu serta tidak mengambil berat tentang keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya dikenal pasti sebagai punca utama bilangan nyawa terkorban di negara ini terus meningkat. Kajian mendapati sikap cuai pemandu untuk memandu melebihi had laju serta tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat merupakan sebab utama berlakunya kemalangan maut di negara kita. Mari kita lihat setelah parafrasa macam mana ayat itu. Berdasarkan kajian, kemalangan maut yang berlaku di negara ini berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya akibat gagal mematuhi aspek keselamatan dan undang-undang. Punca utama kemalangan maut berkenaan adalah memandu melebihi had laju dan tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat, menjadikan jumlah nyawa yang terkorban dalam kemalangan di negara ini terus meningkat. Majlis Keselamatan Jalan Raya 2010. Contoh paraphrasing untuk multiple statement, dokumen asli 1, tulisan Zuhayati Yazid 2006. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama rumrahnya lahir daripada keluarga yang tidak mementingkan agama. Ini terjadi kerana keluarga itu sendiri tidak memahami keperluan agama. Keadaan menjadi lebih buruk apabila ketua keluarga lebih menumpukan perhatian dan menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah. Akibat daripada sikap ibu bapa seperti ini, anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling seperti teman-teman sebaya dan sebagainya. Dokumen asli 2, Fatimah Yusof 2008. Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. Paling penting perlu dititik beratkan tentang agama. Adanya asas agama yang teguh, remaja tidak akan sewenang-wenangnya terjerumus ke arah perkara yang tidak baik. Dalam hal ini, peranan ibu bapa sangat penting sebagai contoh kepada anak-anak. Mari kita lihat bagaimana ayatnya setelah parafrasa. Ibu bapa sangat berperanan dan mempengaruhi kehidupan anak-anak melalui institusi keluarga yang kukuh. Asas agama yang teguh dalam sesebuah keluarga menjadi benteng kepada para remaja agar tidak akan terjebak dalam gejala sosial. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama kebiasaannya lahir dalam keluarga yang tidak memahami dan mementingkan agama.
Ketua keluarga pula sibuk mencari nafkah keluarga sehingga tidak dapat meluangkan lebih masa mendampingi anak remaja. Ini menyebabkan anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling terutamanya rakan sebaya. Zuhayati Yazid 2006, Fatimah Yusof 2008. Mengutip, citing. Mengutip tulisan atau lebih dikenali sebagai citing merupakan kegiatan mencantumkan beberapa tulisan yang ditulis oleh penulis lain dalam buku, jurnal, proceeding seminar, internet dan sebagainya terhadap pernyataan orang lain secara langsung. Pernyataan berkenal kemudiannya akan diparafrasa mengikut kesesuaian. Marilah kita lihat contohnya. Abdullah Muhammad Said 1999 yang memetik maksud dalam kamus Webster menjelaskan tentang makna alam sekitar sebagai kesemua faktor dan keadaan fizikal, sosial dan keupayaan yang mempengaruhi kewujudan dan perkembangan organisma. Royston dalam 1980 menjelaskan bahawa alam sekitar terdiri daripada faktor-faktor fizikal, ekonomi, teknologi, politik, sosial dan kebudayaan. Ahli ekologi berpendapat alam sekitar merupakan kesemua keadaan dan pengaruh luaran yang memberi kesan kepada kehidupan dan perkembangan organisma oleh Abdullah Muhammad Said 1999. Apa yang dikatakan literature review yang baik? Anda dapat menghasilkan literature review yang baik apabila mampu menjawab persoalan-persoalan berikut. 1. Pilihan literature. Sudahkah anda membaca dengan cukup luas berkaitan kajian tersebut? Adakah tujuan dari review telah dikenal pasti dengan jelas? Adakah tulisan anda mengandungi definisi yang jelas dan mengklasifikasi batasan daripada bacaan berkenaan dengan penelitian yang bakal anda jalankan? Adakah review menumpukan kepada perkembangan mutakhir topik itu? Adakah review menggunakan sumber utama? Yang kedua, kritikan daripada literature. Adakah terdapat aliran yang logik dari penulisan anda? Adakah struktur review anda telah dinyatakan dengan jelas? Sudahkah anda membuktikan bahawa anda telah membaca dengan luas sekaligus fokuskan kepada topik penelitian yang spesifik? Sudahkah anda fokuskan kepada masalah yang paling relevan? 3. Interpretasi. Sudahkah anda fokuskan dan membuat penilaian terhadap apa yang telah dibaca? Adakah masih ada ruang yang lebar belum terisi dalam penelitian tersebut? Sudahkah anda menggunakan hasil penelitian itu untuk membuat interpretasi anda terhadap kajian itu? Inilah rujukannya. Baiklah, sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Saya Lee dan yang tadi Puan Lok. Sekian sahaja. Terima kasih.